بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan surah As-Saffat, surah yang ke-37. Selepas kita sudah pun beberapa hari yang lepas kita mendalami surah Yasin yang memberi banyak pengajaran, dan dalam surah As-Saffat ini kita diingatkan tentang kehebatan Allah Subhanahu taala, banyak bercerita tentang syurga neraka sebelum kita masuk kepada kisah-kisah nabi-nabi yang menjadi cemerlang, insan-insan cemerlang yang diabadikan di dalam surah As-Saffat. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah. Ustaz Fazrul apa khabar? Sihat alhamdulillah, ya. Kita terus Ustaz ya. Hari ini kita nak menyambung semalam bercakap tentang apakah dialog ya orang-orang yang berada di dalam syurga. Dan bagi tuan-tuan yang berada di depan Facebook, di depan kaca TV, kita jemput untuk tuan-tuan untuk membuka mushaf pada muka surat 448, dan bagi di Facebook boleh share, kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Kita nak melihat apakah dialog yang berada di dalam syurga ya, bagi kita yang ada kawan yang kita selalu berinteraksi bersama dengan mereka. Tapi sebelum itu mari kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 448. Daripada ayat yang ke-52 hingga 61, kita akan melihat kepada bagaimana balasan kepada orang-orang mukmin yang mukhlis ya, ataupun mukhlas. Pada ayat 40 semalam kita bincang balasan kepada mereka, bagaimana dialog mereka di dalam syurga. Diikuti pada ayat 62 hingga 74 balasan bagi orang yang zalim dan pelbagai bentuk azab di dalam neraka Jahannam yang amat mengerikan. Dan diteruskan dengan kisah Nabi Nuh pada ayat 75 hingga 76 sebagai pengenalan awal bagaimana kita ingin menjadi insan cemerlang, insan mukhlasin yang Allah nyatakan sebagaimana kita belajar pada hari semalam. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 52 hingga 66 memulakan pengajian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kisah yang menjadi satu pedoman untuk kita, sambungan daripada hari itu, dan insya-Allah akan disambung pada ayat yang seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di depan TV, yang sedang melihat di Facebook dan sebagainya, boleh lihat surah As-Saffat bermula daripada ayat 52 halaman 448 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال
tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin afama nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin inna hadha lahuwal fawzul 'azim limithli hadha falya'malil 'amilun adhalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat 52 hingga 66 untuk sama-sama kita menghargai kepada dialog apabila berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semalam apabila kita bercakap tentang seorang daripada ahli syurga itu bertanya di antara kawan-kawannya, dia kata sebenarnya inni kana li qarin, ya, sebenarnya aku ini ada qarin. Qarin ini maksudnya sahabat, teman rapat Ustaz, ya. Ini bukan jin qarin tu, ini kawan-kawan rapat, kawan rapat dalam hidup kita. Baik. Jadi pada ayat 52 ini yaqul, siapa yang bercakap ini? Kawan rapatnya ketika di dunia dahulu. Dia kata a innaka laminal musaddiqin. Apa engkau ni betul-betul ke? Ya betul. Lebih kurang begitulah, ya. Betul ke kamu ni nak membenarkan kepada kerasulan, kepada mesej kebaikan yang dibawa oleh rasul? Kalau zaman sekarang ni Ustaz, ya, kawan kata engkau ni betul ke nak berubah baca Quran? Kau tak nak lagi terlibat dengan dadah, tak nak terlibat lagi dengan curi rasuah, betul ke? Ya benar. Lebih kurang begitulah, ya. Pertanyaan kawannya yang dia tak jumpa di dalam syurga. Idza mitna wa kunna turaban wa idhama a inna lamadinun, ya. Kawannya itu mempersoalkan, betul ke kita ni dimatikan, kita telah mati, kita ni daripada tanah, ya, daripada tulang ini, kemudian kita ini a inna lamadinun, daripada perkataan din Ustaz, ya. Maksudnya ialah akan dipersoalkan balik, akan diberi balasan. Kita baca dalam Fatihah tadi, malikiyau middin, penguasa hari agama, hari pembalasan, di mana setiap perkara di kalangan dalam hidup kita ini akan ditanyakan, umur kita, harta kita, semuanya sebagai hutang. Kalau kita sudah ikut kriteria agama, lulus, ya. Tetapi kalau katakan keluarga tak diuruskan dengan cara agama, kerja tak diuruskan dengan cara agama, dalam panduan Al-Quran, tanya macam mana kerja, ikut panduan mana? Quran, ayat apa, surah apa, nak menjawab tu susah. Kalau ianya dipersoalkan tidak lulus, maka ini yang dipersoalkan oleh kawannya, betul ke? Akan ditanya. Tak adalah, kita ni mati-mati begitu ajalah, kan, debu tulang apa sebagainya. Qala hal antum muttali'un. Bila dah dia cakap pasal kawan dia yang pernah cakap begitu, maka dia berkata, adakah kamu nak, muttali'un ini maksudnya nak pergi cek. Nak cek tak kawan kamu yang kamu kata tadi yang biar betul, kan? Nak cek tak? Kata kawannya seorang lagi. Fattala'a, ya, kita akan pergi, ya, mengawasi, nak lihat balik. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Mana kawannya? Nun, dekat Allah, keburukan neraka jahim. Tak ada, kawan tu tak ada dekat syurga yang pernah cakap biar betul. Kawannya sebenarnya bila cakap begitu, dia nak membantah. Dalam hidup kita kadang-kadang ada orang begitu Ustaz, ya. Dia kata biar benar, muda lagi kan, buat apa, Quran je kan. Relax bro, kan. Dia sebenarnya nak mempersoalkan, jangan ambil agama ni serius sangat, pasal dia sendiri tidak yakin
istilahnya inna lamadinun sebentar tadi pada ayat yang ke-53. Jadi bila sampai ke dengan izin Allah, sebagaimana kita tahu dah, bila kita sampai ke syurga Ustaz ya, kita boleh dapat fakihatun wa hum mukramun dalam ayat 42, tapi dalam surah Yasin mayaddaun, kita nak apa sahaja boleh. Nak daging apa, half cook ke apa semua tu, steak ke apa sebagainya boleh. Termasuklah nak tengok kawan, nak cari kawan. Maka bila cakap tadi istilahnya fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, apakah yang berlaku bila dia nampak kawannya di neraka? Si individu dalam syurga ini cakap apa? Qala tallah. Ini tallah ini dia bukan wallahi. Ini tallahi. Ini memang aku bersumpah betul-betul. Ya, kalau wallahi ini kadang-kadang main-main dia kan, wallahi. Tapi kalau tallahi serius betul. In kitta laturdin. Apa maksudnya? Iaitu hampir sahaja kamu ini mencelakakan aku. Dia bukan join kawan dia tu. Akan join ya. Bukannya dia cakap kau okey ke kat dalam neraka tu? Minum macam mana, okey ke? Tak ada. Kita kalau dah lama tak jumpa kan, kalau lama kita tak jumpa, dia tanya pada kawan kita, apa khabar, kau okey ke kan? Projek okey ke? Contohnya kan. Tetapi bila dah nampak kawan kena seksa dekat situ, kata tallahi ya, betul-betul demi Allah, kau ni lah hampir-hampir membawa aku masuk ke sana. Dia pergi kutuk lagi kawan dia. Yalah. Ya, pasal apa? Pasal sebenarnya seorang itu bila sampai di syurga, bila tidak diazab di neraka Allah, itu adalah satu rahmat, nikmat daripada Allah. Di komentar pada ayat 57, walaula, jika tidaklah dengan nikmat daripada Tuhanku, lakuntu minal muhdarin, ya, sudah tentu aku menjadi orang yang dihadirkan di dalam azab seperti mana yang kawan dia sebentar tadi Ustaz ya. Jadi nak ceritanya orang yang masuk syurga, dia sedar dia masuk syurga ini bukan kerana amal dia, kerana nikmat daripada Tuhan, daripada rahmat Allah. Allah bagi nikmat pada kita tuan-tuan. Kita baca Quran pun sama Ustaz ya. Kita baca Quran, rajin nak baca Quran, ni nikmat Allah. Betul. Kan? Sebenarnya kalau nak kira rajin tu ada benda yang tak baik yang kita rajin. Betul. Kan? Tapi pasal Allah kurniakan nikmat, kita minta selalu dalam surah Fatihah apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Pasal kita selalu minta, Allah kurniakan. Kita selalu kena minta untuk anak kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita, kerana dengan nikmat sahajalah seseorang itu terhindar daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 58, ayat 59, ayat 60. Kita nak baca sekali lagi. Ini adalah satu penekanan. Ya, kawan tadi, yang kawan yang komen, kawan dia tadi yang kata biar betul tu, dia dah ahli syurga lah, ahli syurga. Bila dia dapat sekali tengok je kawan dia itu, kalau Ustaz perasan, dia memang macam macam terkesima, terkejut sangat. Kita perhatikan apakah dialognya lagi, ayat 58, 59, 60 bersama Ustaz Husaini. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita ni semakin menarik Ustaz. Betul. Kita dapat mengambil iktibar pengajaran, insya-Allah sambungan pada ayat yang ke-58, 59 dan 60 halaman 448. Jom sama-sama kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Afama nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin inna hadza lahuwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 58 hingga 60 menyambung lagi dialog bagaimana seorang kawan di syurga itu nampak kawannya di neraka. Bila dia dah enjoy Ustaz ya, dia dah gembira sangat tuan-tuan ya, berada di dalam syurga. Macam-macam kita dah lihat pada hari semalam bagaimana jannatin naim ala sururim mutaqabilin ya, mereka boleh dapat minuman yang enak apa sebagainya. Tetapi bila dia dapat peluang untuk tengok kawannya di neraka sekejap je tadi, sekejap je, bukan masuk neraka pun, tengok saja ya, dia menggegarkan
keindahan, kenikmatan di dalam syurga tadi itu, sehingga dia cakap apa? Afama nahnu bimayyitin. Iaitu ayatnya 58, apakah kita tidak akan mati? Ya, sepatutnya di dalam syurga tu memang tak ada mati dah, kan? Tapi waktu itu dia beritahu, kita tak mati kan? Pasal apa? Pasal tengok teruk sangat apa yang ada dalam neraka tersebut. Dia macam terkejut sangat tentang betapa wujudnya. Dia tahu memang ada neraka, tapi bila tengok betul-betul secara depan mata, ya, Allah izinkan kerana dia minta. Dia nak apa istilahnya fattala'a, kan? Maka pada waktu itu dia kata, wah, memang kita tak mati kan, macam sana tu. Pasal kat sana pun tak mati juga, tapi di sana tak matinya itu dalam azab, ya, bila dah kena bakar, hidup balik kulit, ya, bakar kulit lagi. Tapi di sini terus dan terus dan terus dalam kenikmatan. Ini adalah dialog di dalam syurga yang menyebabkan dia terkejut, illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzibin, ya, kecuali mati yang pertama, mati yang kita daripada alam dunia meninggal, ya, itu sahaja. Wa ma nahnu bimu'adzabin, iaitu kita ini tidak akan diazab. Dia terkejut. Ya, betul kan, kita ni dalam syurga ni tak akan masuk ke sana kan? Dia orang dah masuk syurga, tak ada dah ke sana Ustaz. Orang yang kat sana tu ada peluang ke syurga, tetapi dia pasal dia rasa macam tak boleh, ya, goyang. Ya, dalam baru-baru ni Ustaz ni kita ada melawat ke penjara, ya, ke penjara, dan salah seorang daripada banduan tu, banduan akhir istilahnya, dia dah tunggu masa sahaja untuk gantung. Jadi pada waktu itu bila kita tengok je gantung kan, kita tahu bahawa itu adalah satu siksaan yang saya kena ke, kan, yang menginsafkan. Dan orang di syurga dah masuk syurga pun masih lagi insaf kerana melihat kawannya yang berada di dalam neraka. Bukan dia masuk neraka, dia tengok sahaja. Ya, nak cerita kepada kita keimanan kepada hari akhirat ini, dia memberi kesan Ustaz. Bila kita baca, bila Ustaz baca sebentar tadi tu, dia menggegarkan, ya, sehingga kan dalam ayat yang ke-60, inna hadza lahuwal fawzul azim. Inilah sebenarnya kejayaan yang besar kerana saya ini tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu. Pasal apa? Pasal ianya amat pedih, akan diterangkan selepas ini. Jadi itu sebabnya dalam ayat 61, limithli hadza falyamalil amilun, ya, seruan untuk kita. Dah tahu dah apa yang berada di syurga. Untuk kemenangan seperti ini hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Itu motivasi kita di dunia belum sampai ke sana Ustaz, ya. Kalau kita rasa bahawa kita nak dapatkan syurga yang indah dan jauh daripada azab yang seperti mana dinyatakan tadi, kita kena beramal bersungguh-sungguh. Seperti tuan-tuan lah, ya, baca Quran bersungguh-sungguh. Kalau rasa dah mula bosan, dah mula letih apa sebagainya, kena ingat, okay, keep it up, ya, don't give up, ya. Pasal apa? Pasal sebenarnya syurga ini adalah tempat yang tidak ada letih, tidak ada lesu Ustaz. Tapi di dunia ni biasalah kan, kadang-kadang kita buat kerja tu kadang-kadang lesu, sembahyang pun kadang-kadang sampai lutut dah bergegar ke, ya. Tetapi kita kena ingat, ya, boleh nak rehat, tapi jangan lebih-lebih, apatah lagi kita merasakan tak payah beramal dengan sebenar-benar amal seperti mana dalam ayat yang ke-61. Jadi adzalika, ya, pasal apa? Kalau kita rasa macam kita nak ambil sambil lewa saja, ayat 62 tu, adzalika khairun nuzulan. Apakah sama apa yang diberikan Allah kepada ahli syurga, ataupun syajaratuz zakum. Syajaratuz zakum itu pohon zakum Ustaz. Ya, disampaikan di sini ayat 63, sifatnya macam mana? Kita nak baca sekali lagi, mengerikan, 63, ayat 64, ayat 65. Sekali lagi bersama Ustaz Husaini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pula ciri-ciri pohon zakum ni bagaimana. Kita tahu dah makanan untuk orang yang berada dalam neraka. Tetapi bagaimana ia memainkan peranannya untuk orang yang buat ingkar pada Allah ketika mandi di dunia. Lihat pada ayat 63, 64 dan 65 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Innaha syajaratun takhruju fi
طلعها كأنه رؤوس الشياطين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 63, 64, 65 menerangkan apatah zakum, ya, ataupun pohon zakum. Ini adalah sebagai azab di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sama dia sebagai snack awal ustaz ya. Kalau di syurga itu dia punya nuzula itu makanan halwa lah, dan kuih-kuih sebelum kuih-kuih makan manis-manis. yang utama, manis-manisan itu awal-awalnya pun dah menarik dah, ya. Tetapi di neraka Allah itu dinyatakan syajaratuz zakum, ya. Mengapa Allah terangkan secara detail, ya? Kalau kita lihat, inna ja'alnaha, kami jadikannya itu sebagai fitnah kepada orang-orang zalim. Orang-orang zalim mengendang, alah betul ke ada zakum, iya ke, ya, dia mempermain-mainkan, Ya. padahal sebenarnya innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, dia tumbuh daripada neraka jahim. Makin banyak orang yang kufur, makin dia tumbuh ustaz, ya. Jadi makin orang kufur di dunia ini sebenarnya dah ready dah dekat neraka itu. Pohon zakum, tal'uha, ya, dia punya mayangnya itu seperti kepala syaitan. Dia punya soalannya ialah, tahu ke kita macam mana rupa syaitan? Kan biasalah dalam kartun-kartun dan sebagainya tu. Tapi sebenarnya kita tak tahu syaitan macam mana pun, kita tahu dah syaitan ni memang buruk. Ya. Bila kita dah tahu fitrah itu ada pada setiap manusia, tak kisahlah agama apa pun, kita dah ada dah fitrah itu, nak menunjukkan kita kena jauhi daripada kekufuran. Dan ini adalah satu perkara yang perlu kita beri perhatian, membawa kepada perkataan pilihan kita. Kita saksikan, iaitu perkataannya tala'a, iaitu mengawasi ataupun mencari-cari. 19 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah aktiviti orang yang di syurga tadi tu, dia nak cari-cari mana kawan aku tadi yang dulu kata biar benar kan. Rupa-rupanya Allah izinkan dan terkejut, rupa-rupanya kawannya itu berada di satu tempat. Pengajarannya, berhati-hati ketika memilih kawan, dan kita jadilah kawan yang menuju Tuhan. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillah, penonton My Quran Time semua, kita melihat lagu ini sebagai tanda satu, kita tujukan kepada sahabat kita yang baik, yang mungkin sudah pergi meninggalkan kita, ya. Mana mungkin kalau kita mendapat sahabat kita yang baik ini ketika mana di dunia, dan berharap juga kita berjumpa di akhirat, dan pengakhiran di akhirat juga kita jumpa bertemu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak fokuskan pada satu hukum tajwid, ya, yang di mana kadang-kadang kita terlepas pandang, ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada surah Saffat pada ayat yang ke-55, ya, ayat yang ke-55, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, ya. Maka pada ayat tersebut perlu kita jelaskan satu persatu huruf-huruf di dalam ayat ni. Sebenarnya banyak ayat-ayat seperti ini yang ada dalam Quran, ya Ustaz Fazrul, ya. Kalau kita lihat pada surah Al-Baqarah pun ada juga, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim waqra, ya. Contohnya ayat dia, wara'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim waqra. Cuma ayat-ayat itu kita perlu menyebutnya dengan satu-satu. Kejelasan pada setiap huruf itu perlu ditekankan untuk kita menjaga hak dan mustahak setiap tajwidnya. Insya-Allah, mudah-mudahan hukum huruf-huruf dalam tajwid ini juga akan menjadi saksi untuk kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Husaini menjelaskan tadinya tentang
huruf-huruf ni perlu dijaga ya, satu persatu. Ada kadang-kadang dia termasuk-masuk kan, dia terbabas-babas sikit. Terbabas sikit dalam kita membaca. Dan kita doakan dengan sedikit kita lihatkan sebentar tadi bagaimana tentang peristiwa di dalam syurga. Betul. Ya, ada orang ataupun ahli syurga ni yang nak melihat, nak mencari kawannya. Ya, dan nasyid yang ustaz nyanyikan tadi tu, kita harapkan kita tak carilah kawan kita kalau tak jumpa ya. Pasal apa? Pasal kalau dia syurga tu memang jumpa. Memang confirm jumpa. Tetapi kalau katakan dia berada di satu lagi tempat di azab Allah SWT, itu yang menyebabkan kita tak jumpa-jumpa, kena minta daripada Allah. Dan persoalan yang ditanyakan dikongsikan oleh Imam Qurtubi, dia kata, kita kenal ke kawan kita bila dia dah masuk neraka? Pasal dia dah masuk neraka tu dah ubah dah, dah terbakar apa sebagainya. Sebenarnya jawapannya memang kita tak kenal, kecuali apabila Allah kenalkan, Allah viewkan ataupun zoomkan kepada kawan kita ya. Allah izinkan kerana nak menunjukkan bahawa selama ini kita rasa bahawa saya sakit hati ataupun saya terasa kawan saya mempermain-mainkan saya, biar betul kan. Rupanya perkataan biar betul, kalau kawan kita nak buat kebaikan itu, kita kena jaga-jaga perkataan itu, khawatir ianya sebagai lambang kita membantah kepada kebaikan yang nak dibuat. Takut tak jumpa kawan kita, Ustaz. Ya, yang ini kita belajar daripada halaman 448 dan kita nak teruskan dalam halaman ini pada ayat 67 hingga 76. Seperti mana yang kita dah lihat tadi, Allah memberikan penerangan tentang zakum. Ya, zakum ini pada ayat 66 Ustaz ya. Dia ceritakan fa innahum laakiluna minha famaliuna minhal butun, iaitu sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebahagian daripada buahnya itu dan mereka memenuhi perut mereka dengan buah zakum ini tadi. Yang kita nak beri highlight ialah apa? Famaliun, iaitu perut mereka penuh dengan zakum. Dia kalau pergi ke syurga, dia minum tak pernah penuh-penuh kan. Dia minum. Kalau kita kat dunia ni minum susu sampai kita muntah kan. Tapi kat syurga nanti minum arak ke madu ke apa-apa minuman tu tak pernah penuh. Relax saja. Pasal itu adalah jannatin naim, penuh dengan nikmat. Dia tak bolehlah cakap syurga penuh dengan nikmat, minum sikit dah tak nikmat, kena masuk tandas. Tak ada tandas kat syurga. Ya. Jadi di dalam syurga tak penuh-penuh ya, nikmatnya forever ya. Tetapi di dalam neraka itu, bila Allah gunakan perkataan famaliun, malaa itu maksudnya memenuhi, maksudnya itu sebagai satu penyiksaan. Dahlah makan zakum kan, hancur perut itu pula dipenuhi dengan perkara yang tidak baik ini. Apa lagi untuk kita sama-sama menghargai peringatan daripada Allah, ayat 67 hingga 76 bersama Ustaz Husaini. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita lihat pada ayat yang ke-67 hingga ayat 76 bagaimana Allah ceritakan tentang buah zakum ini, dahsyatnya untuk sebagai makanan, appetizer, lunch, dinner dan sebagainya untuk orang yang berada di dalam neraka. Mudah-mudahan memberi ibrah kepada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim kita telah bacaan daripada ayat 67 hingga 76 ya, menyambung lagi pada ayat 67 itu, apakah yang berlaku bila sudah pun lapar ya, diberikan zakum yang memenuhi kepada perut ya, pada ayat 66. Thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Dah makan maksudnya ya, dapat zakum, rasa haus, dapat air tapi airnya panas. Ya, air panas. Dahlah makanannya meloyakan ya, menyakitkan, dapat pula air yang panas. Kita minum air teh panas pun ustaz ya, pergi kedai mamak dia terus bagi kita minum terus pun kita dah melecur baru satu cawan. Ini pasal dah haus ya, minum juga tetapi ia menyeksakan ya. Dan dah berlaku perkara ini, summa inna marji'ahum li ilal jahim. Nak buat macam mana? Memang kembalilah ke neraka jahim itu. Itulah pusingan kehidupan bagi mereka yang membuat onar ataupun yang mempersoalkan hari akhirat ini. Jadi apakah yang menyebabkan seseorang itu sampai disiksa begini? Ya, ayat 69 menerangkan perkara ini. Ya, kalau awal tadi dia kata betul ke kamu ni nak apa akan nak berubah ya, ataupun lamadinun ya, akan dikira ataupun dihisab. Kali ini pada ayat yang ke-69 Allah menyatakan innahum alfau abaahum dalin. Ya, sebabnya mengapa mereka cakap tadi itu asalnya kerana mereka ni suka ikut kepada nenek moyang mereka yang sesat. Suka ikut. Fahum ala atharihim yuhraun. Mereka ni tergesa-gesa nak ikut kepada nenek moyang mereka ya, masuk agama A, masuk agama B, agama C, dia ikut saja. Dan malah kalau katakan orang tu beragama Islam pun dia ikut tradisi nenek moyang, bukan mengikut kepada panduan daripada Rasul, iaitu istilahnya dalin Ustaz ya. Kita tidak mahu jadi orang yang dal, iaitu kita beramal tetapi bukan dengan ilmu yang kita ambil daripada Rasul, daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah. Ayat 71 Allah menyatakan walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan sesungguhnya sebelum suku Quraisy telah sesat sebahagian besar daripada orang-orang terdahulu. Allah nak menceritakan kepada kita bahawa kita kena semak apa yang kita amalkan. Ya, apa yang kita amalkan. Kalau amal kita itu berasaskan kepada kebenaran, okey, insya-Allah kita dapatlah tadi ustaz ya. Istilahnya apa? Syurga dengan rezeki yang dimaklumi, dengan kemuliaan, dengan keenakan yang ada. Tetapi kalau katakan seorang itu ikut sahaja orang dahulu, tak ada asas, khawatir ianya akan mengundang kepada bala bencana. Walaqad arsalna fihim munzirin ya, iaitu sebenarnya ayat 72, kami telah mengutus rasul pemberi peringatan di kalangan mereka. Allah dah hantar ya, dan tandanya pada zaman ini kita dapat Quran ustaz. Kita dapat Quran. Jadi Quran ini sebagai inzar, sebagai peringatan, jangan ambil lewa ya. Dan kita ucapkan syukurlah ustaz ya, dalam Quran time ini kita boleh tengok halaman demi halaman. Selalu saya ulang beberapa minggu ini, kita ni 604 jam sahaja. Perlu kita ambil masa, kalau kita ambil 1 jam sehari, daripada 500,000 jam yang Allah pinjamkan kepada kita. Itu adalah dain, hutang. Allah bagi 500,000 jam, kalau umur 60 tahun, 63 tahun, 604 dia. Konsentrate betul-betul, paling kurang pun surah As-Saffat ini 1 jam. Cuba faham sikit, adahlah kan. Kalau rasanya kedekut sangat nak bagi masa untuk Quran, untuk memahaminya 1 jam sepanjang hidup. Ya, 600 daripada 500,000 tu boleh tahan ustaz. Ya, tu sikit je tu. Sikit. Ya, sikit sangat ya, 600 jam. Masa yang Allah pinjam pada kita ni 500,000. Ya. Setengah juta ya. Jadi ini yang perlu kita perjuangkan, dan kita nak baca ayat 73 ya, bagaimana Allah mengingatkan sekali lagi kepada kita ya, ayat 73 74, dan kemudian kita nak masuk kepada satu kisah seorang yang digelar sebagai hamba yang mukhlasin. Ayat 73 74. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dengar cerita berkenaan dengan buah zakum ni. Ustaz Fazrul, saya mungkin nak recap sikit kan. Soal buah zakum ni saya ingat menjadi sebagai satu buah yang itu official untuk orang yang berada dalam neraka. Bila makan, terburai perut, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kemudian makan lagi, burai lagi, sampailah abadan abada, khalidina fiha abada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom kita lihat pula pada ayat yang seterusnya, pada ayat 72, 73 dan 74, sama-sama kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat 73 ya, 74 atau 72 hingga 74 bercerita tentang bagaimana pentingnya peringatan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan inzar itulah yang hadir kepada kita sekarang ini Quran maksudnya. Nabi pun juga menyampaikan inzar, peringatan itu sumbernya tilawahnya daripada Al-Quran. Dan salah satu peringatan yang Allah berikan dalam surah As-Saffat ini ya, kalau kita tengok tadi awalnya si kawan yang berada di syurga dia nak tengok je dari jauh maksudnya. Tengok dari jauh pun dia dah kata engkau hampir je kau nak bawa aku terjerumus kat sana, dan kalaulah bukan nikmat Allah, aku ni memang muhdarin, ini dibawakan segala kesilapan sama macam kau juga ya. Jadi itu adalah nampak. Tetapi bila kita tengok pada ayat 63 hingga 68 sebentar tadi, daripada ayat inna ja'alnaha fitnatan lizalimin bercakap tentang zakum, itu Allah beritahu secara lebih spesifik. Pasal nampak sih tak nampak. Tak nampak yang hancurnya, yang sakitnya, yang panas daripada jauh tak nampak kan, kecuali lah nampak menggelegak ke kalau kita nampak. Tetapi Allah highlightkan lebih detail ya perkara itu agar apa? Agar kita ni kalau mak sayang kita ustaznya, dia akan beritahu jangan sampai main tepi longkang kan, pasal nanti jatuh, nanti macam jiran itu dia patah tangan dan lepas tu tak boleh dia nak makan pakai tangan kiri, bukan tangan kiri nak guna tangan kiri kalau patah tangan kiri, tapi kalau tangan kanan dia makan tak boleh pakai tangan kanan. Mak menjelaskan lebih detail kan, agar apa, si anak itu dapat bayangkan lebih, pasal bila sakit tu anak tu tak nampak sakit, dia nampak patah aje ya, tapi sakitnya bila dia malam, bila dia nak tidur dia mengiring ke kanan, aduh contohnya kan. Bila mak ceritakan dengan lebih detail itu, nak beritahu pada anak, dah itu kesimpulannya, sila buat sesuatu, jauhi daripada main basikal tepi longkang. Itu dia punya pelajarannya kan. Jadi bila kita lihat pada neraka ini, Allah beritahu secara detail ini kerana apa? Kerana nak pastikan kita ini jangan sampai kita buat apa yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Iaitu apa? Sebentar tadi kita ikut orang lama kan, kita ikut jelah kan, buat apa nak susah-susah, mak ayah kita dah biasa buat begitu, kita buatlah begitu. Kalau kata apa, ada orang kata ustaz ni, kalau kita mengajar Quran, ada juga orang-orang dahulu dia pakai tali pinggang kan, dia pakai apa, rotan sebelah pak. Saya ada jumpa satu sekolah tahfiz tu, cikgunya tu pegang bukan rotan, tongkat. Tongkat. Dan saya tanya, tongkat ni untuk apa? Ingatkan ikut sunnah kan. Betul lah dia ikut sunnah, tapi kalau dia marah tu dia balun sekali. Jadi tuan-tuan, itu adalah satu budaya yang kita tahu itu nenek moyang punya budaya, bukan daripada Nabi. Kan Nabi tak ada bawa tongkat tu untuk support kita untuk berjalan ke apa, okey kan, sunnah. Tetapi kalau ianya balun sekali itu sesuatu yang kita kena jaga-jaga ya, kerana itu khuatir membawa kita terjerumus kepada azab yang Allah nyatakan sebentar tadi. Selain daripada budaya-budaya yang tak baik lainlah ya, di tempat kerja dah biasa dengan budaya duit kopi ya, ataupun kalau katakan kita bekerja 8 jam itu mesti 2 jam itu dekat kafeteria kan, lepas tu kerja 6 jam je kan. Kalau dibenarkan oleh bos tak ada masalah kan, tapi masalahnya ialah tak siap-siap kerja kan, dan kemudian kita kata tak cukup masa lah apa sebagainya, tapi gaji ambil full kan, ambil secara penuh. Jadi kita tak nak ikut segala kebiasaan orang-orang lama, dan inilah yang dinyatakan tadi bila ustaz baca tadi ya, ayat 72, walaqad arsalna fihim munzirin ya, sebenarnya nabi ini dihantar untuk menegur ya, fanzur kaifa kana aqibatul munzarin, iaitu ayat 73. Maka perhatikan bagaimana kesudahan orang yang diberi peringatan. Ada orang yang diberi peringatan dia degil ya, yang tadilah dia kata betul ke lah, tak ada kot kan. Tapi satu lagi, orang yang mukhlasin, illa ibadallahil mukhlasin, orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia terima
ya. Dan siapakah contoh yang menerima kepada peringatan ini? Sudah tentunya para nabi, dan mereka mengingatkan kepada kaumnya. Ada kaumnya yang terima, ada yang tidak terima. Ayat 75 76 sebagai pengenalan awal, salah satu contoh mereka yang ikhlas, ya, yang mukhlasin, dan juga mengingatkan kepada kaumnya. Ayat 75 76 kita baca sekali lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pada ayat yang ke-75 76 ada seorang nama nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ini. Jom sama-sama kita lihat pada ayat 75 dan 76 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim pada ayat yang ke-75 ataupun ayat yang ke-75, dan sesungguhnya Nabi Nuh telah berdoa kepada kami, maka kamilah sebaik-baik yang memperkenalkan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikut daripada sebuah bencana yang besar. Pelajaran daripada ayat 75 ini apa, tuan-tuan sekalian? Nabi Nuh berdoa, Ustaz. Ya. Berdoa. Kita nak jadi orang yang mukhlasin, kena banyak berdoa. Nabi Nuh berdoa, ya, untuk dibantu, untuk diselia oleh Allah SWT. Tapi Allah bukan jawab besok ni je. Ya, sebenarnya Allah jawab sampailah umur dia 950 tahun. Nak ceritanya apa? Yang penting apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Kalau kita inginkan, kita nak A, B, C, D, tapi Allah jawab mungkin cepat lambat, tapi Allah kata al-mujibun, ya, Allah menjawab. Kadang-kadang benda tu on the way, kadang-kadang Allah tangguhkan di akhirat doa kita. Tetapi bagi orang yang mukhlasin, kita tahu bahawa kalau semua yang kita minta itu Allah tangguhkan dekat akhirat, pun kita rasa oh sebenarnya berbaloi, kan. Cuma ada benda yang Allah izinkan di dunia, tapi sebahagiannya di akhirat. Untuk apa? Wanajainahu wa ahlahu minal karbil azim, untuk menyelamatkan, ya, kepada Nabi Nuh dan juga ahli keluarganya daripada azab yang besar. Dan macam mana lagi kekuatan, ya, sifat orang yang berjaya sampai ke syurga ini, kita akan lihat lagi pada hari esok. Tapi kita nak lihat dahulu resolusi bagi halaman 448. Yang pertama, kita pilih kawan agar tidak terjerumus ke dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jaga makanan halal di sini agar tidak diazab dengan zakum di akhirat nanti. Dan yang ketiga, kita berusaha menjadi orang yang diikhlaskan, yang dibantu oleh Allah untuk selamat di dunia dan di akhirat. Sama-sama kita berdoa, Allah pimpin kita. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah mengampunkan dosa kita. Jadikan kita daripada golongan yang belah kanan. Allah jadikan kita daripada golongan syurga. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita juga dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami daripada golongan ahli syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jauhkanlah kami daripada segala perkara yang menjadikan kami ingkar kepada arahan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pedoman segala peringatan Engkau telah kurniakan kepada kami, maka jadikanlah hati-hati kami ini lembut untuk mengikut segala perintah yang Kau tujukan kepada kami, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami golongan orang-orang yang rugi, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami golongan orang-orang yang menyekutukan Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi, dan moga-moga Allah menjadikan kita di kalangan ibadallahil mukhlasin. Inilah yang kita ingin perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu kesungguhan kita. Ya, kita nak beramal, falyamalil amilun. Tuan-tuan dijemput untuk menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran ini. Kita sama-sama ingin beramal sebaik mungkin kerana kita tahu bahawa kita perlukan rahmat Allah
untuk sampai ke syurga nanti insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan pagi esok, dan terus kita akan menyambung apakah lagi yang istimewa tentang perjuangan insan yang mukhlasin Nabi Nuh alaihi salam. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.